Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada pagi ini kita meneruskan tadabbur ayat 58 surah 2, surah Baqarah ayat 58. Baik, jadi pada minggu lepas kita tengok ayat ketika ini ayatnya wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki satu negeri, iaitu negeri ini Palestin lah. Dan fakulu minha haitsu syi'tum ragada, dan makan apa yang makan daripadanya haitsu syi'tum, di mana saja kamu kehendaki. Ragada dalam keadaan sepuas-puasnya. Jadi ini merupakan satu lagi bentuk nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel setelah banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada mereka, lalu mereka ingkari nikmat, mereka kufur nikmat Allah. Dan seterusnya Allah beri lagi kepada mereka satu tanah, satu tempat. Sebab apa? Ketika ni mereka ni dah tak ada tempat, dah dihalau daripada dah keluar daripada Mesir, kemudian telah berbelega 40 hari kan, tak ada tempat, 40 tahun. Kemudian setelah itu Allah kata, Allah perintahkan masuk negeri, masuk sebuah negeri tempat ni. Yang mana tempat ni apa? Maknanya Allah kata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Ini makna negeri ini negeri yang subur dengan tanaman. Makanlah kamu, fakulu, perintah makan ni, minha daripadanya, iaitu apa yang ada dalam negeri ni, Qaryah ni, haitsu syi'tum, di mana saja kamu kehendaki, ragadan, dalam keadaan sepuas-puasnya. Kemudian namun begitulah sifat dia. Jadi Allah ni dia nakkan kebaikan untuk hamba-hamba dia, Allah nak beri nikmat. Dalam pada itu juga ada tujuan Allah yang lebih besar lagi. Allah nak hamba-hamba ni apa? Takwa. Itu lebih besar daripada apa yang Allah berikan. Macam itulah kita. Allah suruh kita buat semua, makan. Allah beri dunia ni memang kita boleh gunakan. Tapi Allah kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan? Macam mana pun sikit sebahagian daripada itu untuk apa? Kita korbankan. Tanda kita ni bersyukur kepada Allah. Jadi itu adalah satu bentuk tujuan ciptaan manusia ni. Apa saja benda yang Allah berikan kepada kita ni, Allah nak tengok kesyukuran kita kepada dia. Sebab tu sebab Allah nak jamin. Sebab tu Allah kata dalam surah 14 ayat yang ke-7, surah 14 ayat 7,
Ayat pendek ni yang kita kena ingat selalu ayat ni. Jumpa? Muka surat apa? 256. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika ta'azzana maknanya kita guna bahasa kita azan lah, kataan azan. Jadi ta'azzana ni mengumumkan, memaklumkan, memberikan, mengisytiharkan oleh Rabb kamu, iaitu Allah yang mencipta kamu. Apa Allah kata? La in syakartum, nescaya jika kamu semua bersyukur, la azidannakum, pastilah kami akan aku akan menambahkan kepada kamu. Itu menambah ni apa? Macam-macam Allah tambahkan dunia dan akhirat ni. Jadi syukur ni apa makna syukur? Kita dah bincang dulu. Saya dah pernah bagi kot syukur dia punya ringkas apa? Apa ringkas syukur? Syukur ni kita kata terima kasih. Ya. Taat. Apa? Ada tak istilah dia? Pendek Iktiraf, mengiktiraf nikmat. Kita iktiraf nikmat tu. Itu pertama syarat dia. Kita kena iktiraf ini nikmat. Nama orang dia tak iktiraf ni nikmat, dia kata biasa je. Betul tak syukur? Betul tak? Mana nikmat banyak? Nikmat yang sedia ada dengan kita ataupun nikmat yang kita baru dapat? Mana nikmat yang paling banyak? Yang kita rasa banyak, yang kita rasa ini nikmat. Nikmat yang sedia ada ke nikmat yang kita baru dapat? Ya. Rasa tak ada apa-apa pun, dah biasa je. Nampak perasan tak? Sebenarnya nikmat yang kita dah sedia ada, yang tak minta, lagi banyak daripada nikmat yang kita dapat, baru kita rasa nikmat. Betul tak? Sebab tu syarat syukur pertama, i'tirafu bin ni'mah. Nombor satu, apa dia? I'tirafu bin nikmah. Kita kena iktiraf nikmat ni, ini satu nikmat, kita kena iktiraf. Al-i' ini maksud apa? Syukur Syukur tu syarat dia punya makna dia i'tirafu bin nikmah, mengiktiraf nikmat. Jadi nak iktiraf nikmat macam mana tu? Ada berapa perkara? Kena ulang balik lah. Dia kata pelajaran kena ulang balik. Saya rasa saya beritahu kot. Nota mana tu je tak? Ada tak? Tak jumpa. Apa perkara yang kita nak kena menyebabkan kita iktiraf ni nikmat? Sama kena buat apa dulu?
Perkara pertama, ta'rif. Ta'rifu nikmah, iaitu mengenali nikmat tu. Kenal tu nikmat. Dan orang dia tak kenal ni nikmat, dia rasa ni bukan nikmat. Sesuatu yang bukan nikmat, dia rasa itulah nikmat, kan? Jadi dia kena kenal nikmat. Macam mana cara nak kenal nikmat ni? Ilmu lah. Kenal nikmat atas ilmu lah. Sebab itu antaranya yang kita kena kenal atas ilmu ni, nikmat ni, hidayah kita yang kita dapat lah, Islam lah, kan? Islam yang kita ada hari ni. Allah sendiri sebut Islam tu nikmat. Kesempurnaan agama merupakan nikmat, kan? Surah apa tu? Tu kat surah 5. Boleh agak dah ayat berapa? Surah 5 ayat 3. Ini nikmat. Surah 5 ayat 3. Kan? Jadi kesempurnaan agama bila Nabi diutuskan dan kita selesai dah, Nabi selesai dakwah dia, nikmat. Allah kata dalam ayat ni apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Hari apa ni? Hari ini maksudkan hari apa? Hari Arafah yang terakhir yang Nabi ada. Faham? Hari Arafah yang terakhir yang Nabi dapat buat haji Nabi. Ni nama dia haji wada', kan? Haji terakhir Nabi nak tinggalkan dah umat. Jadi ayat ni turun. Jadi ayat pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu semua. Kamu siapa? Agama kamu ni. Dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah tamatkan, sempurna, atmam alaikum ni'mati. Nikmat aku pun sempurna. Apa dia? Bila sempurna agama. Bila Nabi selesai sampaikan risalah. Dan waraditu lakumul islami dinan. Dan aku telah redha yang Islam inilah agama rasmi kita semualah, umat manusia. Okey. Ini satu nikmat yang paling mahal lah. Allah sebut secara khusus kesempurnaan agama. Inilah nikmat mutlak. Tanda sempurnanya nikmat seorang ialah dia menyempurnakan agama dia. Jadi kita kena usahalah untuk itu. Baik. Kemudian setelah kita kenal nikmat, cukuplah satu nikmat. Yang lain tu kita dah selama ni dah tahu dah nikmat, kan? Makan, minum ni semua termasuk jugalah. Kehidupan kita yang Allah berikan. Baik. Apa lagi nikmat? Ilmu lah. Cuba buka surah 16 ayat 78. Lepas tu Allah suruh syukur. Allah suruh syukur bila orang rasa, oh inilah nikmat, baru dia rasa nak berhenti nak syukur. 16 78. Ilmu, nikmat. Sebab tapi ramai orang rasa ilmu Islam ni nikmat ke ataupun makan nikmat, harta nikmat. Apa buktinya? Mana lebih orang rasa nikmat? Makan, minum tu semua tu, pergi cuti-cuti tu nikmat ataupun ilmu nikmat? Cuba cakap secara jujur.
Zaman sekarang ni ilmu tu orang rasa nikmat yang sebenarnya yang patut disyukuri ke agama dia ni, ilmu dalam agama ni, ataupun makan minum dia tu pergi mana yang manusia rasa itu nikmat. Sebab buku dia habiskan kat situ. Kan? Mana yang rasa nikmat? Hakikatnya. Bukan bukan ilmu. Nampak tak? Ikut bingkau umur kan? Dia baru dia rasa ilmu tu nikmat biasanya dia dah lanjut, dah tua nanti baru dia rasa dia punya ilmu ni lah nikmat. Semua dulu tak, dia rasa itu semualah. Jadi Allah kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ingat dulu Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu jahil. Apa benda pun kamu tak tahu. Kamu tak tahu hakikatnya dunia ni matlamat hidup untuk apa, semua tak tahu. Kemudian Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan juga perasaan hati. Hati ni afidah ni maknanya apa? Afidahnya dia perkataan fuad, faedah. Kita kata tu, perkataan faedah tu. Faedah kan? Dapat faedah tak? Itu daripada juga sebahagian daripada perkataan makna di hati tu. Jadi Allah jadikan itu semua. Apa tujuannya? Allah kata la'allakum. Inilah alat makrifah yang kita nak gunakan untuk kenali nikmat. Akhirnya membuahkan rasa syukur kepada nikmat tersebut. Itu yang pertama. Ini yang takrif nikmat tu. Jadi itu antara bentuk nikmat. Jadi sama juga ni, nikmat apa ni? Hidayah, kan? Hidayah lah. Alat-alat tu untuk capai hidayah. Okey. Kemudian apa saja yang Allah beri kepada kita, semuanya yang kita dapat daripada Allah ni, daripada nikmat yang kita rasakan, semua sebenarnya hakikatnya daripada Allah. Walaupun sekecil-kecilnya. Nabi sebut dalam hadis, Man apa dia? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak bersyukur dengan benda yang kecil, dia tak akan mampu untuk bersyukur benda yang besar. Faham? Jadi ni nak bersyukur tu. Benda kecil pun tak boleh nak syukur, benda besar memang dia tak akan, dia akan kufur lah. Siapa yang tak dapat nak syukur dengan benda-benda yang kecil, maka dia tak mampu nak bersyukur dengan benda yang besar. Menyebabkan dia kufur lah. Baik, sekarang ni pertama, tak kenal nikmat. Kedua, kenal apa? Ni iktiraf ni. Ta'riful mun'im. Ta'rif ni mengenal maknanya. Ta'rif tu maknanya mengenali. Mun'im apa? Ni mengenali nikmat, ni mengenali pemberi nikmat. Mun'im tu pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah. Betul. Mun'im.
Pandang balik, tulis balik. Ta'riful mun'im. Mun'im ni pemberi nikmat. Jadi apa saja nikmat, pemberi dia siapa? Allah. Apa saja nikmat yang beri dia Allah. Buka surah 16, buka surah 16 ayat 53. 16 juga ayat 53. Surah 16. Jadi wama bikum min ni'matin, wama bikum, dan apa yang ada dengan kamu, pada kamu ni, min ni'matin, daripada apa saja kenikmatan. Apa saja kenikmatan, fa minallah, semuanya datang daripada Allah. Jadi jangan lupa, ianya datang daripada Allah semuanya. Surah 16 ayat 53. Jadi bila kita tahu dia datang daripada Allah, mungkin apa dia punya perkara pertama kita kena sebut antaranya Alhamdulillah tu dengan lisan kita, kemudian benar dengan hati kita dan bertindaklah menggunakan. Sebab itu syukur ni juga memang daripada Allah. Tapi Nabi ajar apa? Nabi kata, man la yashkurun nas la yashkuru Allah. Tadi yang ni ya. Jadi kita kena kenal nikmat. Nikmat yang kecil-kecilnya. Siapa yang tak mampu nak syukur, kenal nikmat yang kecil tu, macam ni nak syukur dengan nikmat besar? Pertama kan, kena kenal pemberi nikmat. Siapa? Semuanya nikmat semua datang daripada Allah. Jadi cara dia macam mana? Nabi pun ajar man la yashkurun nas, iaitu Nabi kata siapa yang tak syukur kepada manusia, mana dia? Jangan ucap terima kasih contohnya. Jadi bila orang beri sesuatu, kita kata jazakallahu khairan. Iaitu sanjungan yang paling baik, Nabi kata antaranya. Jadi siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Okey, ni yang kedua lah. Memang nikmat datang daripada Allah, tetapi asbab yang memberi nikmat tu kita kena syukur juga, syukuri dia, ibu bapa kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Seterusnya dah kenal ni, kena buat apa? Apa dia? Gunakan nikmat. Apa dia punya perintah? Kita kata amalu bin nikmah. Beramal dengan nikmat itu kita gunakan untuk amalkan dia.
Nikmat ni kita guna untuk gunakan nikmat dengan amalan yang baik. Cuba tengok surah ayat 13, surah 34. Surah 34 ayat 13. Ayat 13. 34. Jadi semuanya ada kan? Kena dengan kita punya proses kita nak iktiraf nikmat Allah. Ni baru iktiraf nikmat Allah. Kalau tak buat proses ni, kita tak iktiraf nikmat sebenarnya. Rangkap bahagian bawah tu, Allah kata apa? Tengok apa nikmat yang Allah beri kat kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman terlalu banyak lah. Berbanding dengan kita ni nikmat besar. Sebab itulah Allah sayang kat seseorang tu kadang-kadang Allah tengok dia ni nikmat kecil pun dia tak boleh nak guna. Allah tak nak dia hidup dia lagi teruk, maka Allah sederhanakan je hidup dia. Kadang-kadang kita kena syukur. Tapi ada orang kadang-kadang tengok macam Nabi Sulaiman, Nabi ni kan, Allah beri dia nikmat yang cukup, hebat. Sebab Allah tahu, sebab apa dia dengan sekecil-kecil nikmat pun dia mampu syukuri. Maka Allah tahu dengan Allah beri dia nikmat yang banyak, lagi menguntungkan dia, bukan merugikan dia. Tapi kadang-kadang kita kena fikir balik, kan? Tentang Allah beri aku nikmat yang, kenapa aku tak dapat macam orang lain? Fikir balik. Kalau Allah aku beri mungkin merugikan aku, bukan menguntungkan, lagi bahaya. Begitu Allah. Allah kata apa? Cerita ayat di atas tu tentang macam-macam perkara yang ada pada zaman kerajaan Nabi Daud. Kemudian Allah kata apa? Ya'malu ala Daud. Dengan nikmat ni semua untuk apa? Ya'malu apa tu? Beramal. Bukan pergi berfoya-foya. Amal untuk soleh. Gunakan. Faham? Perkataan berfoya-foya jarang pakai dah lama tak pakai berfoya. Okay. Jadi ini sebagai tanda apa? Ni dah tanda apa? Syukra. Tu tanda syukur. I'malu ala Dawuda syukra. Tu tanda syukur. Bukan cakap alhamdulillah lepas tu pergi berfoya-foya, bukan? Faham? Gunakan balik. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Tapi sikit je hamba Allah yang mampu syukur. Dengan nikmat ni dia gunakan untuk amal. Betul tak? Banyak kita guna untuk apa? Kan? Betul tak? Itulah manusia ni. Sikit je. Yang banyaknya memang dia tak guna pun nikmat tu untuk amal. Tak banyak. Betul tak? Ke tak betul? Betul. Itu hakikat. Tengok, inilah dia yang kita nak tahu. Ni rukun syukur ni pertama ni, iktiraf nikmat. 3 benda ni kita kena buat. Puncak dia apa? Ni amal. Ni juga mana dia dalam maksud lain at-taah, ta'atillah. Ta'ah lah. Mentaati. Ini dalam ni lah. Al-amal bin nikmat ni maksudnya mentaati Allah. Okey, bila kita dah guna dah buat ni untuk kita lah. Tanda kita iktiraf nikmat ni semua yang daripada Allah. Kemudian ni pertama ni, lepas dah iktiraf nikmat, kita dah betul-betul iktiraf ni, apa buat? Bahagian B dia. Ni lagi besar ni. Al-qiyamu Al-qiyamu bin nikmah.
Al-qiyamu. Qiyam apa qiyam? Kalau kita kata qiyamul lail, hidupkan malam kan. Jadi ni al-qiyamu bin nikmah apa? Menegakkan nikmat, membangunkan. Nikmat tu antaranya ini dalam nama dia apa? Hadisu ataupun tahdisu tahdisu an-ni'mah. Apa makna dia? Tahdisun nikmah. Tahdisun nikmah ni apa? Sebarkan nikmat, kongsikan nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika. Ni dah dia. Surah berapa? 93 ayat 11. Cuba tengok surah tu. Itu masuk qiyamu bin ni'mah. Nak. Kita nak bangunkan supaya orang sedar ini nikmat Allah. Dan semua jadi bila masuk qiyam bin ni'mah dibalik kepada apa? Usaha kita untuk bagi sekarang ni kita buat, betul tak? Peribadi kita kan. Sekarang ni qiyam bin ni'mah dibalik kepada apa? Usaha untuk menarik orang lain sedar supaya iktiraf nikmat juga. Macam kita iktiraf. Bukan kita seorang je iktiraf nikmat. Kita nak juga orang yang tak kenal nikmat, yang tak kenal pemberi nikmat, yang tak boleh bersyukur dengan nikmat, yang tak gunakan nikmat, maka kita buat apa? Berkhidmat, menegakkan ni supaya juga orang lain juga buat apa? Buat benda yang tiga atas ni balik. Faham? Ni usaha dia. Inilah usaha Islam agama kita. Faham tak? Semua orang sedar ni nikmat ni siapa bagi. Itulah kerja kita. Tapi syarat dia kita dulu kena buat tiga ni. Kita dulu. Kemudian kita ajak orang. Ni nama dia qiyamu bin nikmah. Kita menegakkan nikmat daripada usaha tiga tadi ni. Kita sampaikan nikmat tu, sebarkan. Ni Nabi kata pada Allah kata pada Nabi. Selepas Allah cerita tentang nikmat-nikmat yang diberi pada Nabi. Surah ni. Cuba tengok surah tu. Ad-Duha. Jadi ayat surah ni saat turun surah ni Nabi dalam keadaan tertekan kan, menunggu wahyu lama. Ada yang kata minggu, berbulan sampai Nabi ni ditujuh macam-macam lah. Jadi kemudian turun surah ni Wad-Duha, iaitu waktu kenapa mula dengan Wad-Duha pula? Antaranya ialah apa? Waktu duha ni, kalau waktu cerah ni, waktu tadi gelap suram kan? Lalu duha ni waktu yang menyenangkan, cerah ketika tu. Kemudian walail, maknanya berita gembira sampai. Petanda berita gembira sampai. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhan engkau meninggalkan. Wada' tu maknanya itulah kata-kata haji wida' tu. Haji wida' tu tinggalkan. Kalau Nabi juga cara kita nak khusyuk solat, salah satu dia Nabi kata apa? Salli solatan muwaddi'. Cara nak khusyuk solat antaranya hadis dalam Tirmizi yang kata salli solatan muwaddi'. Muwaddi'an salli solatan muwaddi'an. Apa maksudnya? Solatlah kamu
seakan-akan solat yang terakhir kamu nak tinggalkan dah, besok tak dapat solat. Jadi ma waddaka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhan engkau meninggalkan engkau dan tidaklah dia membenci. Jadi Nabi begitu tinggi harapan dia untuk raih perhatian siapa? Tuhannya. Sebab itu Nabi dia tertekan bila apa? Jauh daripada Allah. Bila tak dapat, begitulah. Bila tak dapat apa? Kasih sayang Allah. Beza dengan kita hari ni, kita tak dapat perhatian orang, kita rasa tertekan. Tak dapat like, kita pun rasa tertekan. Jadi itu berbeza. Nabi begitu sekali sampai Allah rakam dalam ni. Jadi carilah siapa? Carilah, raihlah kasih sayang Allah tu, usaha tu. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, dan pastilah akhirat itu jauh lebih baik bagi engkau daripada yang permulaan. Yang akhir lebih baik daripada permulaan. Faham tak ni? Kalau kita kata akhirat lebih baik daripada awal, maksudnya the ending better than bahasa Inggeris pula. Kan sikit bahasa Inggeris nampak profesional sikit. Yang akhir lebih kesudahan lebih best, lagi bagus sebenarnya daripada permulaan. Apa maksud dia? Better than beginning ya. Kenapa tu? Kenapa akhir lebih baik daripada awal, permulaan? Kalau kita ikut betul. Lagi dah tak ada apa dah kan. Memang pun benda yang akhir ni dah selesai maknanya apa? Kita tak ada buat apa-apa dah. Memang di akhirat nanti begitulah, semuanya dah selesai. Kalau selagi tak selesai, kita busy tak? Penat tak? Penat. Tu rehat yang paling kerehatan sekali Nabi. Sebab tu dalam hadis juga Nabi kata al-mustarihu mustarahu wal mustarihu minhu. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata ni hadis lain lah, mustarah wal mustarih minhu. Mustarah ni apa? Yang direhatkan, yang berehat daripadanya. Jadi ketika ada jenazah meninggal, Nabi pun kata yang direhatkan, yang berehat daripadanya. Apa makna dia? Dia nak hadis lah, panjang hadis tu. Jadi benar sahabat tanya apa ni? Jadi untuk orang mukmin kan, jadi dia berehat daripada apa? Kesengsaraan dunia ni. Manakala untuk orang-orang kafir apa? Kita direhatkan daripada daripada apa? Kerosakan yang dibuat. Faham? Pokok-pokok, binatang semua berehat daripada apa? Kerosakan yang dia ada. Kalau dia hidup, memang kita ni tak duduk senang. Tak berehat kita kalau dia ada. Dia tak ada, kita direhatkan daripada apa? Keburukan dia lah.
Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk orang yang apa? Allah rehatkan kita, kan? Daripada kesibukan dunia ni lah. Untuk apa? Selama-lamanya berehat. Maknanya orang-orang kafir nanti dia tak berehat. Faham? Dia tak akan sampai ending. Dia akan sibuk, lebih sibuk ke akhirat, di azab. Sedangkan bagi orang mukmin apa? Itulah waktu dia rehat lah. Nanti saya tengok lagi. Hari ni panjang sebenarnya, saya semak lagi balik dia punya. Okey, baik, kita balik pada surah ni. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka, dan kelak Allah akan berikan engkau nikmat dia, lalu engkau akan puas hati, engkau akan rasa puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapati engkau dulunya yatim, lalu dia memberi perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapati engkau ni dalam keadaan kebingungan, nak selesaikan masalah. Nabi tak tahu sebelum wahyu sampai ni. Lalu dia memberikan kita, Nabi, jalan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia mendapati engkau ni susah. Fa'aghna, lalu Allah mencukupkan Nabi. Nabi berkahwin dengan siapa? Khadijah, dan banyak pertolongan Allah berikan pada Nabi SAW. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun kepada anak yatim maka janganlah engkau mengherdik dia dengan lisan ni. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun orang-orang yang bertanya maka janganlah engkau samalah meminta-minta orang yang minta keperluan lah. Janganlah engkau cela dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat daripada Tuhan engkau maka hadis ni maknanya sampaikan, kongsi semua sekali. Ini yang dimaksudkan dengan syukur. Baik, ayat kita balik pada surah kita. Jadi nikmat yang Allah beri, sebagaimana yang Allah beri pada Yahudi, orang-orang Bani Israel ini. Jadi Allah nak beri satu negeri untuk mereka, tempat untuk mereka ini boleh apa? Beribadah kepada Allah dengan lebih selesa, lebih baiklah. Baik, jadi fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Allah mula dengan makan minum, menandakan dalam tu ada banyak nikmat-nikmat yang Allah nak buka untuk mereka ni. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Kemudian wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu dalam negeri itu dalam keadaan sujud. Ini satu bentuk apa sujud? Sujada apa? Sujudlah, orang-orang yang sujud. Orang-orang yang sujud kepada Allah. Apa? Baba? Wadkhulul baba. Baik, jadi sujud, wadkhulul baba sujada, masuklah kamu akan pintu gerbang itu di Palestin lah, dalam keadaan tunduk sujud kepada Allah, mentaati Allah. Jadi di sini satu perintah daripada Allah untuk apa? Allah nak uji sebenarnya hati kita, untuk sepenuhnya submit atau apa? Serahkan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Sempurnakan segala perintah Allah. Dan tanda kesempurnaan yang paling sempurna apa dia? Hamba ni kepada Tuhan dia. Maknanya dia betul-betul takzimkan Allah. Apa dia?
Bila waktu sujud. Sujud ni apa dia? Kita letakkan apa? Anggota paling mulia kita apa? Ni. Ke tempat anggota paling rendah apa dia? Kaki kita. Itu sujud. Dan sujud tu satu secara fizikal lah, perbuatan, dan satu secara maknawi dia, dengan makna sujud yang kita fahami. Ramai orang dia sujud fizikal, tapi apa? Dari segi maknawi kehidupan dia buat tak? Tak. Sedangkan makna dia yang sebenarnya tu dalam surah 8. Surah 8 ayat 24. Jumpa? Surah 8 ayat 24. Okey, ya, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah istajibu lillah, penuhilah Allah dan Rasul, penuhilah panggilan seruan Allah dan Rasul. Iza da'akum lima yuhyikum, ketika da'akum, Allah dan Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahasanya Allah lah yang membatasi di antara hati seseorang dengan seseorang dengan hati dia. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahasanya dia kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Jadi ini satu perintah dia untuk apa dia? Istajibu lillah. Maksudnya apa? Berusahalah untuk penuhi perintah Allah dalam hidup kita. Perintah-perintah Allah yang besar. Kalau kita tengok dalam Quran ni, antaranya apa? Allah perintah untuk kita sampaikan, sebarkan, fahadis tadi tu, nikmat Allah, kongsikan nikmat, itu perintah. Sebab itu nak jawab perintah Allah ni dan Rasul ni, dia perlu buat benda yang apa dulu? Yang Allah sebut, yang mana kita semua bila baca je, tanda kita faham ayat tu, kita pun sujud. Surah apa? Surah As-Sajdah kan? Ayat berapa? Ayat 15. Kita tengok ayat tu.
Surah As-Sajdah ayat 15. Ayat 15. Ini roh sujud yang betul-betul difahami oleh yang betul-betul. Ni permulaan dia nak memahami makna dia sujud tu. Ada tak agama lain yang juga sujud? Kan kita saya tadi sujud ada dua. Satu sujud fizikal kan, satu sujud maknawi. Ini yang betul, yang dapat kefahaman ni, ilmu ni. Ada tak agama lain yang agama dia sujud juga? Ada tak? Ada kan? Betul tak? Agama kita je ke bersujud ni? Agama lain ada sujud juga kan? Tapi dia sujud kat mana? Ada yang sujud kat matahari. Allah kata la tasjudu lisyams wala lil qamar dalam surah apa pun. Jangan kamu sujud kat matahari, jangan sujud ke bulan. Sebab ada manusia dia sujud, tapi dia bukan sujud pada Allah rupanya. Perbuatan sujud tu sama je, tak ada beza nampak fizikal dia. Sujud macam tu. Sebab tak ada mana lain bagi sujud, iaitu letakkan dahi kat tanah ni. Tapi beza bagi orang Islam, dia sujud kepada pencipta semuanya. Jadi menurut siapa macam nak dapat tahu sujud kat mana cara yang benar dari sudut fizikal yang fizikal tadi, bukan sekadar itu, dengan secara rohani dia tu sujud. Dalam ayat ni Allah kata innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha. Sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami ialah orang-orang yang apa? Apabila di zukiru biha, apa dia? Diperingatkan biha, dengan ayat-ayat tu. Apa berlaku pada mereka? Kharru sujada. Tadi Allah kata wadkhulul baba sujada. Dia dengar ayat perintah Allah, dia terus ikut. Kan? Jadi bermula dari apa? Itu ayat-ayat Allah. Antaranya apa dia? Dengar apa ni? Ayat Allah apa? Quran lah. Dengar Quran dibaca, kita dengar perintah Allah ni, dia usaha dapat. Lalu kharru sujada, lalu dia menyungkur sujud. Dan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan dia bertasbih dengan pujian kepada Tuhan mereka dan mereka tidak tengok Allah kata apa maksud sombong sini? Sombong kat mana? Ini sombong kepada Allah. Apa maksud sombong kepada Allah dalam ayat ni yang kita boleh faham sekarang? Sebab ramai orang kata dia tak sombong lah dia ni kan. Tengok orang senyum je. Tapi mudah boleh jadi orang tu dah orang yang paling sombong. Bila apa? Bila dengar ayat Allah tak rasa apa-apa pun. Faham? Tak nak peduli pun ayat Quran ni, tak nak peduli nak baca ke, tak nak peduli nak faham, tak nak peduli langsung. Faham tak? Kan? Manusia rasa, oh ni orang ni kan, dia ni, oh ni walaupun bisnes ni melambung-lambung tapi dia tak sombong dengan kita. Contohlah kan. Banyaklah macam-macam lah, begitulah manusia punya sangkaan. Kan? Tapi kita kena balik pada ilmu yang Allah ajar kita. Ini Allah kata apa? Sombong yang paling dahsyat sekali. Sombong dengan siapa? Allah. Itu paling bahaya. Ramai orang tak sombong dengan manusia. Betul kan? Tapi rupanya dia sombong dengan Allah lama dah. Waliyadzubillah. Ini kita kena fikirkan. Ini. Jadi kemudian apa tindakan dia bukti dia tak sombong? Itu setelah tu lagi berat. Tatajafa junubuhum anil madaji. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia punya belakang ni, junub ni maknanya belikat ni belakang ni lah. Punggung dia ni sampai belakang ni jarang kena tilam. Faham? Susah ayat tu. Siapa yang ada ulama macam tu? Antaranya Imam Nawawi dia tak banyak tidur baring ni, dia selalu tidur duduk macam ni lah, tidur sebab menulis.
Itulah dia sibukkan. Imam Nawawi rahimahullah. Jadi jauh dia punya belakang ni daripada tempat madaji, tempat tilam tidur dia. Kenapa mereka jauh? Yad'una rabbahum, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu berkongsi masalah dengan Allah. Jadi khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan bimbang, tamakkan segala apa saja daripada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan nikmat yang Allah ni semua mereka buat apa? Kebanyakannya mereka guna tak macam yang kita nampak tadi ni? Dia amal tak? Dia amalkan, dia gunakan. Yunfikun, apa yang Allah beri dia belanjakan balik untuk Allah. Ni tanda orang-orang yang benar-benar sujud. Jadi ingat, sujud ni bukan sekadar sujud semayang je. Kalau sujud semayang, siapa lagi banyak sujud semayang? Kita tengok surah 9. Surah 9. Ayat 17. 9, 17. Surah apa tadi saya bagi kan? Sebelum tadi 8:24. Ini makna sujud kan? Sekarang ni surah 9, 17. Okey. Tengok Allah kata maka nalil musyrikin. Allah sebut pada orang musyrik. Tidak patutlah bagi orang-orang yang musyrikin. Apa makna musyrikin? Musyrikin ni maknanya boleh? Tak beriman ke? Musyrik. Lalu perkataan syirik, apa makna syirik? Jadi syirik ni kita selalu kat sini, kita selalu guna ni. Ni semua nama dia apa? Masyarakat tu perkataan apa? Tak fikir dah. Masyarakat perkataan apa? Masyarakat tu perkataan Arab sebenarnya. Faham? Perkataan syarikat, syarak. Bersama. Masyarakat apa dia? Apa yang berkongsi. Dia ada, betul tak? Betul lah, masyarakat. Masyarakat ni maknanya kita ni semua saling berkongsikan satu tempat, duduk sama-sama bermasyarakat. Itulah makhluk. Makhluk memang kena bermasyarakat. Faham? Tapi tidak bagi Allah. Dia syirik ni macam tu. Jadi dia mengkongsikan Allah dengan apa benda lah. Semua, banyak benda lah. Dari sudut sifat-sifat Allah ke, Allah maha mengetahui. Ada juga entiti lain juga yang boleh tahu macam Allah tahu. Kan? Allah maha beri rezeki. Ada juga yang lain juga yang boleh buat macam apa yang Allah berikan rezeki juga. Baik, jadi ini musyrikin ni sini dimasukkan jahiliah Arab. Jadi ingat, bukannya dia mestinya musyrikin ni dia dua kat Allah, tapi dia berkongsikan Allah dengan amal, sama ada sebahagian atau sepenuhnya Allah tu. Itu musyrikin. Sebab masyarakat Arab ni dia masa ni ada Kaabah tak? Ada. Disebut Kaabah tu apa? Lain nama ke Baitullah juga? Musyrikin Mekah dulu sebut Kaabah Baitullah juga ke sekarang baru Baitullah? Dari dulu lagi nama Baitullah, daripada zaman Nabi Ismail, lepas tu kan. Kaum musyrikin itu semua sebut Baitullah. Faham lama dah dikenal Allah ni. Masalahnya apa? Dia sekutu, dia kongsikan Allah tu dengan
dengan perkara-perkara kecil yang lain-lain. Kalau dia nak pergi keluar, dia tak minta kat Allah, dia minta kat Lata, Uzza, yang lain-lain ni. Dia kongsikan banyak. Dia nak dapat anak ke, nak kahwin ke, kan. Macam tu. Tapi kalau macam benda-benda besar, apa benda paling besar yang berlaku yang menggerunkan dia? Tentera Abraha datang. Ketika itu berhala semua dia minta tak? Oh tak. Baru dia kata, ni Tuhan Kaabah ni akan jaga, kan? Antaranya cerita pasal pakcik atuk Nabi. Kan? Semuanya serahkan ini pemilik mutlak. Benda besar dia pergi. Tapi benda-benda kecil-kecil ni dia tak. Itu nama dia syirik. Tapi bukan maknanya dia kata yang jadi langit tu bukan Allah. Ada tak orang musyrik dulu Mekah kata langit ni ada Tuhan lain cipta? Siapa cipta langit? Allah juga. Kalau tanya dia kan, dia kata apa? La yaqulunallah. Faham? Memang macam tu. Jadi bukan maksud begitu. Tapi apa? Dalam permintaan, dalam benda-benda tu, sebahagian benda. Okey. Jadi tengok dalam ayat ni dia kata, Allah kata, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidak patut orang-orang yang macam ni perangai dia, mereka yang imarahkan masjid-masjid Allah. Yang sedangkan syahidina ala anfusihim bil kufr, sedangkan mereka sendiri mengakui pada diri mereka yang mereka kufur dengan perintah-perintah Allah. Ulaika habitu a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka lah, amalan mereka itu sia-sia dan jahanam lah, neraka lah tempat mereka, kekal di dalam neraka. Baik. Apa masjid ni? Masjid ni tempat-tempat sujud. Betul tu daripada sini masjid jadi Allah ni maknanya tempat Kaabah tu. Jadi orang-orang ni, musyrik ni, silap-silap dia lagi banyak sujud daripada kita. Faham? Sebab apa? Dia lah yang buat tawaf. Kita boleh tawaf sehari-hari. Tak boleh. Abu Jahal tawaf hari-hari tau. Dia silap sujud lagi depan Kaabah lagi selalu. Kita ada buat. Jadi kalau kita kata sujud hanya sekadar itu saja, letak kepala kat dahi, tapi tak ikut perintah Allah, tak ubah sama macam siapa? Abu Jahal lah. Faham? Kalau nak ikutkan sujud kan, sekadar sujud, Abu Jahal pun sujud juga. Membezakan kita dengan Abu Jahal apa dia? Kita Muslim, kita tak syirik ke Allah, kita ikut perintah Allah dan Rasul. Itu dia. Itu beza dia kat situ. Itu saya nak kata tu. Sebab tu Allah kata, walaupun mereka duduk kat situ pun bukanlah mereka. Jadi sepatutnya siapa orang yang layak, yang sujudnya benar-benar sujud dari segi rohani dan jasmani dia? Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita ibaratkan masjid inilah macam siapa? Kita ibaratkan masjid yang ni sekarang ni, inilah ayat sekarang yang kita baca. Allah suruh mereka masuk mana? Allah suruh Yahudi Bani Israel itu masuk Palestin tu kan, dalam keadaan sujud. Dekat Palestin nanti ada nama dia, masjid apa? Kat situ. Faham? Sebab tu mula-mula nak masuk pintu tu mesti apa dulu Allah kata? Itu dulu. Kalau itu pun tak boleh buat, tak guna pun kau dapat benda tu. Sama juga kita, mesti ada ilmu, mesti tunduk kepada Allah. Kalau itu kita tak mampu, masjid kita ni hanya ada apa? Sekadar masjid kosong macam tu je. Sedangkan dalam dia tu kosong. Dalam satu hadis ni, akhir zaman ni sayati nasi zaman, apa dia? Quran muncul illa rasmuh. Illa rasmuh, panjang hadis tu. Tidaklah Quran itu ada melainkan hanyalah resam dia. Faham resam? Resam ni apa? Rasmuh. Tulisan yang macam-macam. Ada Usmani, ada ini, sekarang ni ada color-color itu. Banyak kan Quran hari ni. Zaman Nabi Quran macam mana? Banyak. Zaman Nabi Quran pun tak cetak lagi kan. Tapi hebat tak dia dengan Quran? Hebat tak mereka? Ilmu, kefahaman Quran mereka hebat tak? Hebat. Kita Quran ni macam-macam jenis, color kecil-kecil, besar, nak apa semua ada. Terjemahan pun semua ada, nak bahasa apa semua ada.
Tapi hebat tak ilmu kita dengan Quran? La haula wala quwata illa billah. Tapi doa kita dengan dia orang sama tak? Allahumma inni as'alukal jannatil. Sama je doa. Doa sama. Tindakan sama? Oh, tak sama. Kita dengan Quran dengan mereka dengan Quran sama? Tak sama juga. Ini kita kena fikirkan. Ya Allah, malunya kita. Faham tak? Kita kena sedar tu. Ini nak maksud sujud. Kita nak gambarkan. Sebab tu Allah kata apa? Hanyalah orang yang layak nak makmurkan masjid Allah. Hanyalah siapa? Man ana billahi wal yaumil akhir wa aqamas solata wa ataz zakah. Semua ini adalah perintah-perintah yang ada dalam Quran. Dan walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut untuk buat semua perintah Allah ni. Kerana apa? Dia hanya takut ke Allah je. Tak takut apa-apa melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan inilah harapan dia. Allah harapkan inilah golongan yang berada di atas petunjuk. Baik. Balik tu ayat tadi. Sekarang kita nak bagi lebih dalam tengok ayat tu. 58 surah 2 ayat 58. Faham tak sekarang ni kenapa Allah suruh dia masuk? Allah nak bagi ni mereka ni satu tempat yang center dia orang ni. Ini tempat pemerintahan dia orang. Ada masjid. Sebab tu kita sekarang ni macam mana kita nak imarahkan masjid? Kita nak bagi masjid cantik, hias cantik, sibuk kan? Ataupun kita kena hiaskan apa? Hari ni orang suka buat program. Apa dia? Program ni sejuk. Apa ni? Sejuk apa sejuk? Jom kita infak 1 juta Quran. Faham? Sepatutnya kita tak boleh buat program ni. Quran dah memang berjuta dah ada. Masalahnya apa? Orang yang mana bagi faham Quran ada berjuta tak? Ni masalah ni. Kita nak persiapkan da'i supaya boleh mengajar Quran ni, ada tak? Macam mana tu? Akhirnya Quran jadi illa rasmu, hanya resam je, tulisan cantik, bangga kita dengan Quran. Masjid pun bangga je, masjid besar sana. Tapi apa? Masjid tu? Begitulah keadaan dia. Kita nak macam tu ke? Sampai akhirnya nanti satu masa tak mustahil kita jadi macam agama Kristian. Sebab apa dah berlaku? Mereka ni masjid mereka sampai jual masjid. Agama lain sampai macam tahap dia dah punya bahana teruk sangat sampai akhirnya masjid ni macam rumah je dah jual masjid. Alhamdulillah kita ada kita orang yang sanggup jual surau. Belum lagi lah tu. Tapi bila agama kita hanya sekadar itu, orang rasa macam tak ada apa-apa dah nilai dah. Kan dia rasa macam tu je. Adakah kita nak biar agama sampai macam tu? Apa punca? Sebab orang tak faham sumber utama agama dia. Injil dah rosak kan, contoh. Quran pun kita nak biar macam tu kan? Memang Allah jaga Quran. Allah jaga apa? Terjaganya Quran ni, wahyu ni tak boleh diubah. Sekarang ni bezanya siapa yang tak jaga? Kita pula tak jaga. Ini masalah dia. Sepatutnya kita nak buat program pun biar kita program apa? 1 juta sujud kan? 1 juta da'i. Kita nak lahirkan 1 juta da'i yang boleh ajar Quran kat orang. Quran banyak-banyak tapi tak ada orang boleh ajar. Semua syok sendiri baca tak faham pun. Macam mana ni? Akhirnya keluarlah apa dia? Saya buka lah kelas bacaan, saya buka tajwid sampai sudah. Kan? Itu je. Sampai dah tak ada gigi ni. Itu juga ada kerja dia. Bila dia nak faham tu? Bila dia nak faham, dah ada rasa apa? Nilai mujahadah tinggi kat dalam jiwa dia. Dia nak mati macam tu. Bila? Betul tak? Jadi kita jangan jadi macam umat ni. Yahudi ni, belum apa-apa lagi dia dah menyerah. Allah nak ada bagi masjid dalam tu, nak bagi masjid dia hebat. Masuk dalam keadaan sujud kepada Allah, jadi hamba yang benar-benar tunduk ke Allah. Tapi tengok, baru sikit je, baru nak suruh, jomlah belajar Quran dulu. Tak payahlah ustaz, saya nak cantikkan masjid je. Macam tu ke? Labur banyak-banyak kan? Jomlah kita labur untuk anak-anak, jom kita belajar Quran, bagi anak-anak intensif, bagi faham ni. Tak apalah. Dia nak yang nampak je, masjid dah tersergam indah. Tapi kosong je. Kita nak macam tu lagi ke?
Kita semua dah berumur berapa kat sini semua? Lepas ni agak-agak berapa tahun lagi boleh hidup? Lepas tu generasi lepas tu jadi apa? Jadi apa? Haji Roslan hidup, agak-agak kita boleh jamin hidup kita berapa lama lagi? Kita nak pass baton ni. Baton yang kita pass ni, baton yang bernilai ke baton yang macam mana tu? Kita kena fikir tu. Faham kan? Jadi benda ni lah kita kena fikir. Ini yang berlaku kat umat ni. Allah kata, sebab tu Allah kata, kamu nak masuk, nak makan semua, nak hebat, nak dapat sedap tak nikmat? Masuk sujud. Itu dulu. Sebab masalah besar dia bukan pada tempat, bukan pada apa yang kita ada. Prasarana tak ada masalah kan? Masalah pada apa? Hati yang sujud pada Allah. Ada tak? Hati tu yang tak ada. Sebab apa? Ilmu tak ada. Pernah fikir tak? Ada banyak lagi mudah-mudahan. Itulah. Jadi ini yang kita kena fikir. Sebab tu umat kita sampai sujud itu je. Faham? Jadi sebab tu Allah kata apa? Apa lagi masalah kita? Apa lagi masalah kita? Lepas tadi hati tak nak sujud, cara kita nak buka hati kita supaya lapang, apa dia? Ucap apa banyak-banyak? Wa qulu hit. Buka ayat tu. Buka ayat tu. Wa qulu hitatun. Banyaknya dosa kita kan. Kita kena kata apa? Astagfirullah. Teruknya saya ni. Itu dia. Tengok ni cara dia. Allah nak ajar cara kita. Melalui ayat cerita pasal Yahudi, inilah juga cara kita. Belajarlah untuk sujud ke Allah dengan betul-betul faham. Dan nak mudah lagi Allah kata apa? Istighfarlah kepada Allah. Akuilah kesilapan kita. Akuilah. Itu je cara kita. Faham tak? Allah suruh mereka apa? Wa qulu hittah. Hittah ni dia bahasa makna kita istighfar hari ni. Hittah. Naghfir lakum khotoyakum. Kami nak ampunkan dosa kamu. Sebab apa? Cara untuk mudah dapat kebaikan, terhapusnya dosa. Itu je cara dia. Dia tak boleh buat dua-dua. Sebab tu kita dah belajar tazkiyah, syarat dia mesti dua. Apa dia? Takhliyah dengan tak ingat. Asal-asal ni kena ingat ni. Ini yang nak tazkiyah kita. Kita nak isi tadi, nak betul-betul, ya saya dah semangat ni, jiwa sujud. Kan? Saya bersemangat ni dengan kelas ni, jiwa sujud. Balik tengok drama semua, ikut lagi. Dapat masuk? Tak dapat. Sebab tak proses tazkiyah yang sempurna. Syarat dia nak isi ni, saya nak masuk air lain ni, saya kena buat apa? Kena buang dulu, baru masuk yang baru bersih. Faham? Itu nama dia tazkiyah. Satu Nabi ni Allah kata huwallazi ba'atha fi ummiyyin apa dia ayat dia? Surah 62 ayat 2. Surah 62 ayat 2. Bahasa. Wallazi ba'atha fi ummiyyin. Surah 62 ayat 2. Itu yang kita kena buat hari ni. 62 ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa rasul buat? Yaslu alaihim ayatih. Membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah. Memang itu kita kena buat. Kita kena habiskan modal ni dalam hidup. Inilah usaha saya sekarang, habiskan modal banyak. Buka suruh orang tengoklah ayat ni, tengoklah ayat ni, buka Quran ni. Kan? Siapa yang tak nak buka, saya tak boleh buat apa. Kita pun pergi kat masjid ni, saya kalau nak mengajar, saya kena ada whiteboard. Saya tak nak duduk kat situ je. Dia bukan pihak masjid pun sedia. Saya mengajar, saya nak semua orang duduk kat masjid buka Quran. Boleh tak? Buka lah. Tapi gitu saja kita boleh. Tapi ada juga yang tak nampak benda ni. Faham tak? Kat sekolah dulu kalau dalam pelajaran cikgu suruh buka buku teks, agak-agak kalau tak buka tu kena balik dengan kapur tak murid-murid tu. Kena kan? Tapi kita hari ni nak belajar agama macam tu je. Pelik tak? Nak belajar matematik je, tolak tambah darab bahagi. Tapi tengok dengan macam-macam kelengkapan ada ni. Tiba-tiba nak belajar untuk selamat mati dia nanti ni, seluruh hidup dia. Relax je macam tu. Patut tak? Terbalik tak kita dengan agama kita?
Allahu Akbar. Itu kita kena fikirkan balik. Kita ni banyak double standard dalam agama selama ni. Sangat banyak kan. Sebab itulah wadkhulu basujjada wa qulu hittah astaghfirullah. Banyakkan astaghfirullah. Lapangkan hati kita ni nak betul-betul ada kekuatan nak berubah. Masalahnya kita tak ada kekuatan nak berubah sebab masih lagi kerja lama kita sama juga lagi. Tak patut bagi ahlul Quran, tapi masih lagi tengok 7 hari mencari cinta, tak patut lagi. Masih tahu episod tu, masih tahu sibuk dia. Saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Saya tak tengok, rumah saya tak ada TV. Anak saya pun tak tahu cerita dalam TV apa. Lega, selamat kan. Memang pun. Tapi janganlah nampak saya tengok saya berita nanti sungai tu penuh TV pula nanti. Bukan macam tu kan. Sungai kat sini penuh TV, orang Bukit Jana masuk berita pula. Bukanlah. Pandai-pandai kita lah. Dia hanyalah wasilah saja, alat. Kan? Bukan salahkan TV tu. Tapi kita nak, saya macam tu lah. Memang tak tahu dah. Walaupun tak ada TV kan, tapi ada handphone kan. Tapi tak, kita bagi handphone saya jagalah. Kita yelah, begitulah dia. Dia masalahnya bila dia balik rumah, saudara dia, pakcik dia, dia mencabar sikit, dia rasa macam tu. Tapi itulah cabaran dia. Kita sekarang cuba bayangkan, kita nak ingat Quran kan, tapi mata kita tengok benda tu, kita boleh ingat tak Quran? Secara jujur saya nak tanya, boleh ingat? Tak boleh punya. Drama tu dah menghantui kita ni. Dia ada clickbait, betul tak drama ni? Dia ada clickbait kan, menyebabkan kita nak, alamak apa kesudahan cerita dia ni tadi ni. Tadi anak dia mati ke tak ni? Kena culik ke tak kena culik? Betul tak? Benda tu menyibukkan tak kita punya otak? Menyibukkan. Macam mana kita nak bikin mawaddah rabbuka wa maqala tadi? Macam mana nak ingat tadi saya kata tazkiyah ada berapa pecahan? Itu berapa kali kita ulang? Beratus kali tak ingat. Sebab apa? Kita ingat tu, siapa sini anak dia kena culik ke apa. Itu memang mengganggu masyarakat kita Islam kita hari ni. Betul ke tak betul? Itu bukan tu je. Kalau budak-budak apa pula? Oi, ni game kan. Lepas ni nak beli item ni, tadi ni best ni. Tadi habis. Pula tu hari ni apa? Cara ayah nak tutup mulut anak apa? Dia beli handphone, dia bagi anak main game. Ayah pun main game sama. Saya pernah dulu saya sedih. Masuk lift, ayah main handphone, anak buat tengah apa main. Ayah pun main game juga. La haula wala quwata illa billah. Ni bukan orang lain, orang Islam lah, orang kita. Begitulah keadaan realiti masyarakat. Adakah macam tu nanti yang akan qiyamun bin nikmah ni nanti? Masyarakat tu kah yang kita nak harapkan akan qiyamun bin nikmah? Itu ke? Mana mungkin? Tak boleh. Betul tak? Saya kena cakap benda ni lah, nak buat macam mana kan? Betul ke para guru? Ramai guru kan? Kan? Jadi proses dia kita kena singkirkan. Nak masuk kebaikan kena singkirkan apa? Tabiat buruk yang lama-lama, tabiat jahiliah kita dulu. Singkirkan je lah. Cukup-cukup lah. Bukan masanya lagi kita nak sibuk dengan agenda orang lain tu. Tu agenda orang lain tu. Mereka dapat duit. Kita dapat tak? Kena tipu je. Faham? Dapat duit, langgan tu, dia dapat duit, seronok. Netflix lagi, tambah lagi apa lagi, macam-macam lagi. Tak tahulah. Kenapa kita masih sibuk lagi tu? Kan bukankah hidup kita tak rasa, kita balik ni kita rasa bersalah. Keluar dari pintu ni, balik rumah, aduh, gak bersalah. Tadi aku ustaz dah kata apa ni? Kenapa tak rasa? Rasa tak? Kalau rasa lah, tapi lebih baik apa dia? Tak boleh jadi, saya kena buat bertindak. Mudah-mudahan ramai yang jadikan tempat macam Baitul Quran ni. Kan, imarah kan. Ini kita boleh kata masjid Allah dari segi apa dia? Rohani. Roh yang sujud kita nak hidupkan. Kalau kita nak bersujud ni, kita pergi masjid, situlah. Dua-dua sekali apply dia, kan? Tapi itu maksud dia. Sebab itu dalam pada kita berusaha nak menjadi hamba yang benar-benar sujud kepada Allah dengan kefahaman yang benar tadi, kita banyak kesilapan kita yang lama kita kena buat apa?
Ya naghfir lakum zunubakum, Allah katakan. Sebab itulah wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Kalau kita buat ni, namanya kitalah orang-orang yang muhsinin. Itulah muhsin. Tahap makam ihsan. Kita nak ahsanu amalan kan, amalan yang terbaik. Inilah amalan dia. Kita kena berusaha untuk jadi golongan tu, benar-benar sujud kepada Allah dan akui kekurangan, istighfar kepada Allah. Sebab itu Allah kata wasanazidul, buka balik ayat tu, wasanazidul muhsinin. Nampak tak? Apa kaitan dengan perbincangan kita tentang nikmat ni? Wasanazidul muhsinin la in syakartum. Sama tak? Itulah orang yang bersyukur. Orang bersyukur ni orang yang buat macam ni. Kita jangan sangka syukur. Kadang syukur kita rupanya bukan syukur yang sebenar. Kita tak faham. Syukur yang sebenar adalah ini dia. Dah faham dah ini berusaha lah tuntut ilmu ni. Jadi kita nak sujud yang sebenar tadi apa dia? Innama yu'minu bi ayatina allazi, surah As-Sajdah. Iza zukkiru biha, bila dia dengar ayat-ayat Allah, rasa tak yang jiwa dia? Quran dia seronok. Apa dalil ni, apa Allah beritahu ayat ni, dia rasa sangat dalam jiwa dia. Dia tak membiarkan. Sebab itulah dalam Ibn Abbas kata, jangan kamu baca Quran macam kamu makan kurma yang rontok-rontok. Kurma makan main keluar je. Kita pun baca Quran macam tu je. Tak nak perhatikan makna sujadah ni apa makna raib ni apa satu-satu detail. Lalu gitu macam kita makan kurma buruk tu, ludah main buang je, belasah je macam tu je. Quran bukan demikian. Quran memang kena tartil, pelan-pelan. Cuba tengok ayat-ayat Allah tu, cuba bawa dia masuk dalam sanubari kita. Itu dia. Jadi insya-Allah sampai sinilah ayat ni pengajaran kita. Jadi kita seolah begini juga sekarang ni. Kita nak masuk negeri yang orang beriman ni. Kita jadikan negeri ni bukan benda yang mudah. Cabaran dia banyak. Jadi okey, ada soalan tak? Ada soalan? Faham lah dah semua? Dah habis dah ayat tu. Tapi lepas ni kita tengok, jangan kita sikap macam Bani Israel. Dan lepas ni lah kita tengok mereka ikut tak macam ni. Sekarang ni kita nak cerita, ini yang benda yang baru kita nak kena buat. Nanti kita tengok apa berlaku pada dia. Agar mereka buat yang sepatutnya ataupun mereka buat benda lain. Sama jugalah nanti penjara kat kita. Adakah kita buat ataupun kita buat benda lain. Kita tukar pula benda lain. Tengok nanti ayat 59 pula. Jadi ingatlah, itu cara nak tadabbur Quran. Baca ayat tentang ahli kitab dengan sekadar baca asbabun nuzul. Oh ni cerita. Kita hanya suka-suka dengan cerita je. Langsung tak nak kaitkan dengan apa yang berlaku dengan kita. Sebab tujuan Quran turun nak betulkan keadaan semasa. Itu dia. Apa semasa yang sekarang ada. Itulah kita. Dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang ada pada masa kita, bukan masa orang sebelum kita. InsyaAllah. Okay, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.